Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 15 Disember. Agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan di Sarawak sedia maklum tindakan dalam menepani perubahan angin monsun Timur Laut. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian berkata, dengan mesyuarat secara berkala dan maklumat semasa, Sarawak bersedia dalam menghadapi bencana alam itu sama ada dari segi logistik dan bantuan. We have flood always Sanghui, so our structure more or less is using we are more or less practicing all the time, right? Unlike the West Malaysia, because they don't have flood, sometimes they got flood, they don't know what to do. Yeah, for us, I mean, all the department agencies they work very closely. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Pelancaran Community Learning Centre di Balai Bomba dan Penyelamat Batu Lintang di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut menekankan kesiapsiagaan orang awam dalam pencegahan kebakaran selain memberi bantuan awal kepada mangsa kebakaran, bukannya merakam insiden tersebut dan menyiarkannya di media sosial. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan alat pemadam api mini kepada 10 penerima terdiri daripada guru-guru sekolah. Dasar terbuka atau open policy merupakan dasar inklusiviti yang dilaksanakan dengan penempatan semua institusi pendidikan awal kanak-kanak sedidik menerima kemasukan kanak-kanak berkeperluan khas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu, sebelum ini sedidik tidak mengambil kanak-kanak berkeperluan khas kerana tiada pendidik terlatih dan kekurangan prasarana yang sesuai. Bagaimanapun, Datuk Seri Fatimah berkata setakat 1 Disember lalu, sebanyak 27 buah daripada 98 tadika sedidik mempunyai seramai 63 orang kanak-kanak berkeperluan khas, iaitu 19 orang kanak-kanak mempunyai kad orang kurang upaya OKU dan 44 orang masih dalam proses pendaftaran. Beliau menjelaskan sejajar dengan polisi baharu tersebut, Kementerian Bersama Sedidik telah mengenal pasti rakan strategik iaitu Pusat Jinius Kurnia, OSEIC Sarawak dan Persekutuan Orang Pekak Malaysia merangka kurikulum latihan pendidik dan pengasuh agar mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran bersesuaian untuk membantu kanak-kanak berkeperluan khas itu. Katanya latihan tersebut disasar kepada semua pendidik dan pengasuh sedidik iaitu seramai 136 orang yang akan dilaksanakan secara berperingkat. Beliau berkata demikian pada sidang media mengenai way forward pembangunan awal kanak-kanak di Sarawak di Kuching. Datuk Seri Fatimah menambah adalah menjadi harapan kementerian agar semua pendidik dapat memanfaatkan peluang tersebut dalam usaha membantu kanak-kanak berkeperluan khas agar tidak ketinggalan dalam pendidikan bermula dari tadika. Sementara itu, pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti penting dalam memperkasakan komuniti dan pembangunan sosioekonomi ke arah masa depan yang mampan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, komitmen kementerian adalah selaras dengan Sustainability Developmental Goal 4 SDG 4 yang bertujuan memastikan pendidikan inklusif dan samarata serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Datuk Seri Fatimah menjelaskan selain daripada menggunakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dan kurikulum permata negara, sedidik juga melaksanakan program tambah nilai dan program Bitara sebagai pendekatan yang holistik untuk membentuk generasi muda. Program tambah nilai sedidik terdiri daripada Let's Begin, English Fun Learning EFL Program, Sunshine Balance Reading Program for English, Pendidikan Keselamatan Jalan Raya PKJR. Ini juga termasuk modul Civic Prasekolah, Bersih Awal dan Bersih Akhir, Sains, Teknologi, Engineering, Arts and Mathematics, Program Pendidikan Inklusif, Program Reading Seats, Dr. Glenn Domain Programs for Babies and Toddlers dan Program Bahasa Isyarat Malaysia BIM.
Program Bitara Sedidik pula termasuklah Kinder Gardening, Kinder Gym, Kinder Music, Kinder ICT, Kinder Martial Art, Kinder Culture and Arts, Kinder Environment and Teflon Madani. Datuk Seri Fatimah memaklumkan tahun ini Sedidik telah melaksanakan program bahasa isyarat sebagai program nilai tambah yang baharu bagi memupuk nilai baik hati, empati dan kebersamaan ke arah masyarakat yang inklusif. Sedidik juga katanya telah melatih kanak-kanak menyanyikan lagu Negaraku dan Ibu Pertiwiku dengan menggunakan bahasa isyarat Malaysia. Bagi memperkasakan pendidikan awal kanak-kanak di Sarawak, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak 15 juta ringgit bagi geran tahunan khas bagi 3,000 IPAKK yang berdaftar di seluruh Sarawak. Manakala 15 juta ringgit untuk bantuan ibu bersalin dan 10 juta ringgit untuk Endowment Fund Sarawak. Mengembalikan senyuman orang lain menjadi satu kepuasan yang tak ternilai. Itu adalah moto bagi projek amal sumbing bibir dan lelangit Hospital Columbia Asia Miri dengan kerjasama Persatuan Sumbing Bibir dan Lelangit Malaysia serta Persatuan Membantu Pesakit Sumbing Bibir dan Lelangit Sarawak terus dilaksanakan bagi membantu pesakit-pesakit mendapatkan rawatan secara percuma. Ikuti laporan Catherine Igang. Pakar bedah plastik Hospital Pantai Kuala Lumpur, Dr. Kim Tan, yang menerajui projek amal itu memaklumkan sejak ia dimulakan pada April 2004, seramai 400 kes sumbing bibir dan lelangit telah mendapat manfaat daripada projek tersebut di seluruh Sarawak. Beliau memberitahu projek tersebut banyak membantu pesakit, khasnya yang berasal dari kawasan pedalaman yang sukar mendapatkan rawatan di Bandaraya Miri. And with this association, we hope that we will continue to provide and care for children with cleft lip and palate abnormalities in the state of Sarawak. We want to make sure that every cleft lip and palate child has the opportunity to undergo the operation without having to worry about costs. Bagi pengerusi Persatuan Membantu Pesakit Sumbing Bibir dan Lelangit Sarawak, Datuk Dr. Philip Raja, sejak penubuhan persatuan itu pada Disember 2020, ia merupakan salah satu tanggungjawab sosial korporat bagi memulihkan senyuman setiap pesakit yang mengalami sumbing bibir dan lelangit, khususnya anak-anak Sarawak dari keluarga berpendapatan rendah. Beliau juga memaklumkan dana yang disumbangkan oleh pelbagai pihak dan individu juga dijaga sebaiknya bagi memastikan pesakit-pesakit ini dan pengiring dibantu sewajarnya. Namun begitu, Datuk Dr. Philip memaklumkan seorang individu berhati mulia iaitu Mendiang Jenny Wee telah mewasiatkan RM1,5 juta sebagai dana kepada persatuan itu bagi meneruskan usaha membantu pesakit mendapatkan kehidupan normal. So this is, I think, what I feel will make a difference to I feel that our children in Sarawak are very fortunate. RTM Miri turut berkesempatan bertemu dengan salah seorang keluarga mendiang Jenny Wee pada majlis pelancaran Persatuan Membantu Pesakit Sumbing Bibir dan Lelangit Sarawak Kelapas di Miri. Patrick Chin menzahirkan kegembiraan dan tersentuh dengan kemuliaan hati mendiang Jenny. For this donation is part of his will, you see. So he just want to help those clips, those poor people in the rural area. Mengenai projek amal bibir sumbing dan lelangit ke-22 kali ini, ia membabitkan seramai 25 pesakit dengan operasi selama 6 hari bermula 12 Disember lepas sehingga 17 Disember ini. Sementara itu, ibu bapa dan pesakit yang mendapat manfaat daripada projek tersebut menzahirkan rasa syukur dan terima kasih atas usaha murni pakar dan pihak berkaitan. Jadi ada sinar lah untuknya nyasi takut dengan orang, nyasi takut berdepan dengan orang. Jadinya macam ada sinar lah untuknya, ada keyakinan untuknya berdepan dengan orang lain lah kelak.
self confidence lah untuk setidaknya lah untuk membesarkan dan menurut program untuk sikit bagi kami bagus juga terutama sekali untuk warga yang masih berkemampuan. Terima kasih kepada Kobia yang telah memulai ide dan langit anak kami. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Projek tanggungjawab sosial korporat yang dianjurkan oleh Columbia Asia MIRI ini sejak di tahun 2004 telah banyak membantu pesakit sumbing bibir dan lelangit di Sarawak, khasnya daripada keluarga yang kurang berkemampuan, dengan memberi sinar baru kepada mereka tidak kira daripada umur bayi sehingga orang dewasa. Catherine Igang, MIRI Sarawak. Program Jerayawara Jom ke Sarawak, anjuran tourism Malaysia di wilayah timur dan utara pada Mei lepas berjaya meraih potensi. Nilai jualan melebihi RM500,000 menurut pengarah kanan bahagian domestik dan acara Tourism Malaysia yang juga menanggung kerja timbalan Ketua Pengarah Perancangan Tourism Malaysia Iskandar Mirza Muhammad Yusof. Program tersebut disertai oleh organisasi terdiri daripada agensi pelancongan, agensi kerajaan dan pemilik produk pelancongan. Iskandar Mirza berkata melihat kepada kejayaan Jerayawara berkenaan, program serupa diteruskan antara penggiat industri dari wilayah timur dan Sarawak di Kuching. Ia bertujuan menarik minat pelancong dari Sarawak untuk melancong ke negeri-negeri di wilayah timur menerusi penganjuran sesi perniagaan ke perniagaan yang dihadiri oleh penggiat industri dan pengendali pelancongan. Beliau menjelaskan program terbabit adalah salah satu usaha bagi merancangkan kembali aktiviti pelancongan Pantai Timur serta mempromosi negeri-negeri di Pantai Timur sebagai salah satu destinasi pilihan kepada pengunjung dari Sarawak. Iskandar berkata demikian dalam ucapannya pada program Jerayawara bersama penggiat industri Pantai Timur di Kuching. Program separuh hari itu disertai 9 agensi pelancongan, pengusaha hotel dan inap desa dari Kelantan, Terengganu dan Pahang. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Khamis 15 Disember. Assalamualaikum dan salam perpaduan.